mula berkenalan dengan surah yang ke-29 tentang labah-labah ya, yang sama-sama pada hari ini kita ditemankan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah. Sejuk Ustaz. Sejuk sikit kat sini lah, kat studio kita sejuk, subhanallah. Dan kita ceria hari ini Ustaz, betul, ya, bersama dengan Al-Quran, dan betul, ia adalah penghujung surah Al-Qasas, ya. Kita akan berpisah Ustaz, bukan berpisah. Ini sebagai round pertama, betul, ya, round pertama untuk kesekian kalinya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Terus kita committed kerana di sebalik Al-Quran ini sebenarnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kita, Allah berikan tawaran hadiah istimewa ini. Siapa ambil, inilah yang akan menggondol seterusnya hadiah-hadiah lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kami dapat pada hari ini. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 396, iaitu pada ayat 85 hingga ayat 88 mengakhiri surah Al-Qasas, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama kaumnya yang Allah pujuk, yang Allah ingatkan bahawa apa yang telah berlaku ini adalah sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita berkenalan dengan surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, surah Makkiyah. Surah ini pada ayat 1 hingga 6 akan menjelaskan tentang hakikat ujian dan balasan Allah kepada setiap manusia, bukan sekadar manusia beriman tetapi kepada setiap manusia. Mari sama-sama kita baca ayat 85 hingga 88 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar semuanya? Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan pertemuan kita bersama dengan Al-Quran. Ayat yang kita nak baca hari ini pada halaman yang ke-396. Untuk permulaan ini kita nak baca baki ayat ataupun ayat akhir dalam surah Al-Qasas, dan saya kira kita nak bertemu nanti ayat yang ke-88 antaranya yang kita selalu dengar Ustaz. Kadang-kadang kita selalu dengar para imam yang bagi nasihat ketika kematian kan. Kullu syai'in halikun illa wajha, kan, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ketahuilah bahawa macam talqin ataupun peringatan ketika di saat kematian tu. Allahu akbar. Jadi itu antara yang kita nak baca, nak belajar pada hari ini. Kita baca dulu ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88 dengan bacaan murattal nahwanah. Kalau jadilah, insya-Allah. Insya-Allah kita cuba. Ustaz Tir ada tu. Ustaz Tir memerhatikan, insya-Allah. Baik, jom tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya kita baca sama insya-Allah dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 85 hingga 88 Ustaz, mengakhiri kepada surah Al-Qasas, surah yang ke-28 yang penuh dengan pancaroba ujian bagi Nabi Musa alaihi salam. Ya, surah Al-Qasas ini adalah seperti profil ya biodata kepada Nabi Musa daripada lahirnya hinggalah masuk ke istana, sehinggalah berdepan dengan ataupun pergi ke bertemu Allah dan berdepan dengan Firaun, dan akhirnya Firaun dibenamkan ataupun dilemaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-85 ya, innallazi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini adalah satu ayat yang amat powerful Ustaz ya, menceritakan kesimpulan akhir di surah Al-Qasas ini. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Apa ceritanya ni? Sebut dia tu pun dah tu la radduka mad lazim kalimi muthaqqal tekan ya. Berat dia tekan berat panjang Allah dia memberi satu pengharapan ya, dia tak pendek ya. Kalau pendek perjuangan ini macam Nabi Musa, kalau pendek tak payah pergi Madian berpuluh kilometer, rasanya ramai orang akan join. Ya, ramai orang akan bersama dengan Nabi Musa, tetapi pasal dia panjang dia kena la radduka ila ma'ad, nak kembali balik ya. Siapa kan kembalikan balik kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah maksud di ayat ini? Sebenarnya Allah yang mensyariatkan, yang mewajibkan kepadamu wahai Muhammad tentang Al-Quran ini, Quran yang sampai pada kita tuan-tuan, adalah Tuhan yang sama. Pasti akan mengembalikan la radduka ila ma'ad, kembalikan balik nabi ke tempat asal. Apakah tempat asalnya? Cerita tentang ayat ini apabila turun di hujung Makkiyah ataupun di hujung Mekah itu, nak menceritakan bahawa Nabi sebenarnya akan berhijrah Ustaz. Nabi nak berhijrah pergi ke Madinah kerana terlampau banyak tekanan yang diberikan kepada perjuangan untuk membawa kepada kebaikan. Ya, seperti Nabi Musa, dia pergi ke Madian, kemudian Nabi Musa patah balik ke Firaun ya, ke Mesir, kemudian nak pergi pula ke Palestin, nak berhijrah itu Allah menyatakan bahawa kamu akan dikembalikan balik. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada Mekah, ini tempat lahirnya, ya, tempat perjuangannya, tapi diusir. Allah kata Allah yang sama yang bagi Al-Quran, Allah yang sama akan kembalikan balik kamu ke tempat kembali, iaitu Mekah. Ya, kalau kita zaman sekarang ini kita melihat umat Islam ada di negara-negara tertentu, di Palestin ataupun di mana lagi Ustaz ya, di Uyghur contohnya, yang disembelih, yang dihina ya. Sebenarnya umat Islam di seluruh dunia yang dipandang hina ini akan dikembalikan balik kepada Ma'ad, kepada tempat yang mulia di akhir zaman ini. Sekali lagi dalam janji Allah kepada umat Islam. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ialah
farada alaikal Quran, Quran ini diambil sebagai fard, sebagai kewajipan dalam hidup kita. Ini yang kita buat Ustaz ya. Yes, kita baca, kita fahamkan dan kita nak amalkan. Kerana kalau katakan kita baca kita tidak faham, kita tidak memenuhi kepada farada alaikal Quran. Quran bukan sekadar dibaca tetapi dihidupi dan diperjuangkan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah bahawa Tuhanku lebih mengetahui siapa yang hadir dengan hidayah ya berbanding dengan kesesatan. Nabi Musa telah ditohmah ya. Yes. Maksudnya Nabi Musa ni sebagai pembawa kesesatan ya. Firaun cakap ya, kalau di dalam di musyrik di Mekah itu mereka menyatakan nabi ni bawa sihir lah, bawa apa, propaganda dibawakan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi diajarkan kita tengok siapakah yang sebenarnya membawa hidayah. Zaman ini kalau kita lihat, kalau kita bercakap tentang nak membawa perubahan pada negeri negara, kita lihat siapa yang lebih tahu tentang hidayah ini? Betul. Allah. Kan, Tuhanku lebih mengetahui. Jadi saya pegang kepada Al-Quran, saya baca, saya sebarkan, maka insya-Allah kemenangan, kejayaan bagi umat Islam seluruh dunia. Ini adalah satu janji daripada ayat 85 ini. Jadi dia memberi semangat ya, seperti mana Nabi Musa itu down Ustaz. Yang dia pernah ada kes, kemudian bila datang kepada Firaun suruh kumpulkan magician, ahli sihir, rasa macam kita ni apalah sangat. Tetapi kerana ada mukjizat dan ada Alkitab, kita ada mukjizat kitab sekaligus ya. Kita tak ada tongkat dan juga ada kitab lain. Betul. Kitab ini mukjizat dan kitab ini juga adalah sebagai kitab yang mempunyai hidayah. Jadi sebenarnya kita mempunyai kekuatan itu. Syaratnya jangan lepaskan dia ya, jangan lepaskan dia. Wama kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Allah bercakap tentang kitab di sini ya. Kamu sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia adalah rahmat daripada Tuhanmu. Subhanallah. Quran Nabi tak pernah mengharap pun duduk dekat Gua Hira tu datang wahyu. Allahuakbar. Nabi Musa jalan-jalan nak cari api Ustaz kan, bukannya nak pergi cari kitab kan, tapi sampai sana inni anallah rabbul alamin, dapat mukjizat dan selepas itu tak lama tu berjumpa dengan Allah, berdapat Taurat. Nak ceritanya apa? Quran yang kita dapat ini sebenarnya waktu kecil-kecil tak ada pula mak nak Quran, tak ada kan, tak ada. Semua manusia dan hatta nabi pun tidak mengharapkan perkara ini, tidak berdoa, tetapi Allah yulqa ilaikal kitab. Yulqa ini Allah bagi macam tu. Sebagai apa? Yulqa ni kan istilah yang digunakan oleh Nabi Musa ketika baling tongkat itu. Sebenarnya Quran ini bila dibaling sahaja kepada musuh, kalah. Allahuakbar. Kalah. Ya. Syaratnya apa? Kita tahu macam mana nak menghargai kepada mukjizat yang ada pada kitab, pada zaman Nabi Musa Taurat, pada zaman kita Al-Quran. Illa rahmatan mir rabbik, ini semuanya adalah rahmat daripada Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi zahiran lil kafirin, menjadi backup ya, kita menolong kepada orang-orang kafir yang mereka kata alah Quran ni tak apa, tak payah bacalah kan, nanti kami terasa kan. Sebenarnya inilah masanya tuan-tuan ya, untuk kita memperjuangkan Al-Quran selepas kita melihat kepada apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran 23 tahun. Ia mengubah masyarakat yang penuh dengan rasuah, dengan kerosakan, tetapi tiba-tiba sahaja nampak tiba-tiba. Betul. Tetapi rupa-rupanya itulah satu proses Quran yang akan mengubah bagi sesuatu negara. Jadi pada ayat ke-87 ya, Allah menyatakan wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da iz unzila ilayka ya, dan jangan sampai mereka menghalang engkau untuk menyampaikan ayat Allah setelah ayat itu diturunkan kepadamu. Ada cabaran. Cabaran Nabi Firaun kepada Nabi Musa, cabaran orang musyrik kepada Nabi Muhammad. Dia kata tak payahlah. Kami bagi kamu duit. Kan, ataupun macam nilah, kami ambil sikit agama kami 2 hari ke 1 hari, kamu 2 hari 1 hari, kita tukar-tukar, exchange ya. Itu adalah tawaran demi tawaran yang diberikan oleh orang musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad, menghalang Nabi daripada menyampaikan isi Al-Quran. Apa Allah cakap? Wad'u ila rabbik ya, teruskan mengajak manusia kepada Tuhan, wala takunanna minal musyrikin, jangan jadi orang-orang musyrik yang berkompromi. Berkompromi itu tandanya apa? Kita rasa macam Quran ni kita simpanlah. Kita baca satu ayat, lepas yang lain tu kita simpan je. Sebenarnya
30 juzuk ini kita perlu sampaikan, jangan simpan-simpan, kerana kalau simpan walaupun satu ayat Ustaz ya, sebenarnya itulah penyakit bagi Bani Israel zaman dahulu. Dia simpan sebahagiannya, dia yaktumun ya, pasal apa? Pasal kalau dia buka semua, nanti saya punya satu kelemahan saya ni habislah. Betul. Kan? Jadi dia simpan ya. Allah nyatakan jangan. Kita kena sampaikan, dan itulah mengapa kita kena berjuang betul-betul. Ini ayat 88 memberi semangat kepada kita yang kita nak baca sekali lagi pada hari ini, untuk kita menjejaki kepada Nabi Musa, menjejaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana perjuangan mereka adalah perjuangan menuju Allah, wad'u ila rabbik pada ayat 87. Dan mereka menghadapi ujian ya, tetapi bila tahu bahawa kita ni kena uji macam mana pun, Betul, yang kita ni akan kembali juga. Allah. Jadi alang-alang kena uji, baiklah saya diuji ketika menuju Allah, ikut kepada hukmu illa lillah ya, daripada saya ni dipanggil Allah ketika duduk atas katil tak ada buat apa-apa. Masya-Allah. Ayat 88 kita baca sekali lagi. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang setia bersama dengan Al-Quran. Malam tadi ada satu kelas secara online saya. Kemudian di akhir tu ada puan dia kata, Ustaz, nanti dah habis Quran time macam mana Ustaz? Dia kata, hari-hari saya ni memang dah setiap hari mesti. Jadi saya pun tak tahulah nak jawab macam mana. Tapi maksudnya daripada halaman yang pertama sehingga halaman yang ke-365 sebenarnya kita telah jatuh hati ya, jatuh cinta dengan Al-Quran. Jadi satu rahmat, satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang tidak pernah kita fikirkan pun sebelum ini Ustaz Fazrul lah. Setiap hari Ustaz Faz dengan Al-Quran. Jadi ini satu anugerah yang sangat-sangat berharga. Beri semangat. Hari ini pula kita belajar tentang Allahu Akbar kan. Satu semangat yang Allah berikan pada kita tentang Al-Quran. Jadi mari kita baca sama-sama ayat yang ke-88 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 88. Dan jangan pula engkau menyembah Tuhan yang lain selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi kehendaknya, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini menjawab kepada pertanyaan puan sebentar tadi, dan juga kalau kita bercakap tentang 10 juzuk nanti habis Ustaznya, memang semuanya akan habis kecuali Allah. Ya. Jadi di sini yang pentingnya adalah Quran teruskan teruskan, dan apa yang dinyatakan di sini, Nabi sendiri diingatkan Allah, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya, itu kita mesti jangan minta selain daripada Allah. Kalau katakan dah habis pun kita minta lagi daripada Allah, ya Allah, memang sebelum ini aku tak pernah minta Al-Quran ini disampaikan pada setiap hari, tapi engkau bagi, aku yakin engkau akan bagi lagi banyak lagi selepas ini. Yang penting kita minta pada siapa tuan-tuan? Bergantung betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan kullu syai'in halik, setiap perkara akan binasa. Ya, kita akan binasa Ustaz ya. Kita akan binasa, tetapi yang tak binasanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan kita yang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan itulah yang tidak binasa. Jadi ada dua sudutlah. Satu dari segi fizikal kita semua binasa ya, kecuali Allah.
Tapi yang keduanya ialah segala amalan kita akan hancur tuan-tuan. Ya. Akan hancur kecuali kalau kita ini wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Kalau amalan kita pada hari ini segala di tempat kerja, kita mendidik anak, kita masak, hantar anak ke sekolah, semuanya itu wajhah untuk menghadap kepada Allah. Kita buat itu menghadap kerana-Mu ya Allah, itu tidak hancur. Tidak hancur. Ia akan sampai kepada sampai di akhirat nanti, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kita berhukum, ya. Kita tahu bahawa Allah menyusun perjalanan Nabi Musa, Allah menyusun kemenangan bagi Nabi Muhammad. Siapa yang akan susun kemenangan kejayaan kita tuan-tuan? Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, kepadanya kita semua akan kembali. Membawa pada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu perkataannya kadzaba, mendustakan ataupun menafikan, 282 kali disebut di dalam al-Quran. Dan inilah yang kita lihat di dalam muka surat akhir nanti pada ayat surah Al-Ankabut. Ada manusia yang berdusta, tidak mahu berjuang, ada manusia yang membenarkan iman dengan ujian dan terus berjuang. Inilah yang kita doakan terus, bahawa sebenarnya perjuangan al-Quran ini tidak bertepian walaupun usia kita sudah pun di akhir. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. La tayasu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada ujian yang melanda kita, ketahuilah bahawa seluas lautan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, betul Ustaz. Itu adalah sebagai satu pujukan daripada Allah kepada kita zaman ini. Betul. Dan ada pujukan daripada Allah pada 1400 tahun yang lepas, iaitu surah Al-Ankabut, yang kita akan bersama pada hari ini, di mana ia melatari kepada perjuangan Nabi di Makkahul Mukarramah itu, di mana sahabat-sahabat kita tahu Ustaz, banyak betul ujian, mereka nak mempertahankan iman, dan perjuangan mereka itulah hasilnya itu memberi kepada Allah Islam iman kita pada waktu ini boleh depan TV, ya, tanpa diganggu gugat. Yang paling hebat pun cucu saja yang ganggu, ataupun ada orang yang tak nak dengar sahaja, tetapi kita masih lagi dapat dengan selesanya bersama Al-Quran. Jadi kita bersyukur betul. Kita akan menghargai surah Al-Ankabut lebih lagi selepas kita bersama surah Al-Qasas. Mari sama-sama kita teruskan, tapi masih lagi ada tajwid. Teruskan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ramai sahabat-sahabat kita yang berkongsi di ruangan Facebook saat ini juga, yang tak putus-putus bersama dengan Al-Quran, mendoakan, beri semangat, sokongan. Yang penting menghargai anugerah Allah SWT Al-Quran. Antaranya Ustaz Fazrul, Puan Syamila kita, penonton kita dari Singapura ni, menonton sambil menunggu nak ambil anak. Bergema kata bacaan Al-Quran di Admiralty. Di mana tu? Dekat, kalau tak salah, di Sembawang, sebab saya pernah bertugas di Masjid Syafa'ah Mosque dekat Admiralty Lane ni. Okey. Sampai kita nanti insya-Allah. Kena sampai tu. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terus dipermudahkan Allah semua, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian. Kita nak singgah jap ke ruangan tajwid kita. Kita nak melihat hari ini apakah kalimah-kalimah ataupun huruf-huruf yang perlu kita baca dengan tebal dalam halaman yang ke 396 ini. Jom kita saksikan, iaitu contoh dalam surah Al-Qasas, ayat yang ke halaman 396, ayat yang ke-85 kita nak tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka
ila ma'ad. Yang pertama sekali kalimah farada. Ra tebal, dad pun tebal. Fa jangan ajak. Kalau tak jadi foro. Ra dengan dad saja yang tebal. Farada, satu. Yang kedua, kita bertemu kalimah al-Quran, ra sukun ataupun ra mati sebelum dia huruf qaf baris depan, maka bunyi dia tebal. Al-Qur'ana. Kemudian la radduka, ra baris atas ada mat lagi dengan dia, jadi memang tebal bacaannya. La ra, jangan baca tipis. La ra, Allah darah bunyi apa ni, macam longgar bunyi dia. Quran tipis, Qur'ana, kan satu. Jadi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita nak melihat ayat yang kelima dalam surah Al-Ankabut, kan ayat yang kelima, contoh dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul lah ayat yang kelima. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. Surah Azim. Kalimah yang kita nak perhatikan iaitulah yarju. Kalimah yarju iaitu ra sukun ataupun ra baris mati sebelum dia huruf ya berbaris atas, maka ra tu kita baca tebal, kita baca tebal. Yarju. Kemudian kalimah liqa'a, huruf qaf di antara huruf isti'la yang tebal, maka ada mat lagi dengan dia, maka kita tebalkan liqa'a. Jadi itu antara kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian untuk kita baca tafkhim ataupun tarqiq, tipis ataupun tebal ataupun nipis. Mudah-mudahan dapat sikit sebanyak beri manfaat dan selamat mencuba praktikkan dalam bacaan kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi bagaimana membaca sebentar tadi, ya, penuh dengan ketepatan Ustaz ya. Tepat dalam kita membaca ini hukum tajwid. Betul, ya, di hujung surah Al-Qasas tadi Allah bercakap lahul hukum Allah, ya, ketetapan Allah. Jadi tajwid ini juga sebagai satu disiplin penting, ya, apabila kita berpandukan kepadanya. Perjuangan Ustaz ya, wa ilaihi turja'un, terus sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala, dan dalam masa yang sama isinya itu, ya, apa yang kita baca ini kita cuba nak faham dan terus kita sebar-sebarkan bersama rakan ahli keluarga kita. Kita ingin menjengah Ustaz ya. Bermula dengan surah yang ke-29 surah Al-Ankabut, surah yang melatari kehidupan Nabi di Makkatul Mukarramah, di hujung-hujung itu, apabila mereka Nabi berdakwah mula-mulanya dengan gaya yang biasa-biasa Ustaz ya, menyampaikan, dan orang kata bahawa ini pengikut Nabi ni orang miskin, orang biasa-biasa, kecualilah Abu Bakar dan sebagainya. Kemudian ditawarkan pula, ya, mereka kata menarik juga apa yang disampaikan ini, dan mereka cuba kata jomlah kita cuba tawarkan pada Nabi ini dengan harta ataupun exchange ya, tukar-tukarlah, hari ini hari kau, hari ini hari aku, hari ini kau punya, ini aku punya, ya. Tetapi tak jalan juga. Jadi kerana mereka cuba buat pelbagai perkara agar Nabi tidak berdakwah, tak jalan. Akhirnya rasanya nak kena ni. Ya, nak kena inilah yang menyebabkan ada sebahagian sahabat, ada di kalangan mereka keluarga Ammar bin Yasir ataupun Bilal bin Rabah, diletakkan batu di atas dadanya, diseksa oleh Umayyah bin Khalaf, Khabbab al-Arad salah seorangnya, yang menjadi asbab kepada penurunan surah Al-Ankabut ini. Apabila beliau dibakar Ustaz ya, diletakkan di atas bara api, dia punya lemaknya itu bukan darah saja, lemak tu memadamkan api-api yang ada itu, dan masih hidup lagi. Allah benarkan lagi beliau masih hidup, dan birat-birat itulah, ya, berjumpa dengan Nabi, bertanya, ya Rasulullah, kita ini salah ke kita ni, kan? Bila Allah nak tolong? Masya-Allah. Surah Al-Ankabut ayat pertama hingga ayat ke-6 kita mulakan bacaan. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu taala kita dapat telusuri surah demi surah, halaman demi halaman. Hari ini pula kita berada di surah yang ke-29 Ustaz. Allahu akbar. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah di atas limpah perkenan ini, bawa kami kepada Al-Quran. Allahu akbar. Baik, jadi kita sambung
ataupun kita mulakan bacaan dalam surah Al-Ankabut, hati-hati di permulaan itu mad lazim harfi muthaqqal. Alif lam mim kan. Jadi macam mana nak baca? Mari kita baca sama-sama insya-Allah. Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 1 hingga 6. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi memulakan surah Al-Ankabut, surah Labah-Labah, surah yang ke-29, surah Makkiyah yang diturunkan pada Nabi sebelum berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Alif Lam Mim, kita tidak tahu apakah maksudnya, hanya Allah yang mengetahui. Dengan sikap kita merendah diri kepada Allah pada ayat pertama ini, maka Allah membawakan kepada kita pada satu hakikat. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu Ustaznya, kita akan bertemu dengan Al-Quran. Betul. Allah akan berikan ilmu kepada kita, iaitu Al-Quran. Ya, kalau kita tengok dalam surah Ali Imran pun sama juga, ya. Betul. Alif Lam Mim, kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Allah bercerita tentang Al-Quran. Sikap kita kalau kita merendah diri, ya, kita Al-Quran dibacakan, kita senyap, itu adalah salah satu adab penting di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah akan berikan hikmah demi hikmah kepada hati yang merendah diri di hadapan di depan Al-Quran. Maka Allah menyatakan dalam ayat 2 ini bukan pasal Al-Quran, Ustaz. Betul. Surah Al-Ankabut ni menarik, dia tidak berkaitan dengan Al-Quran. Allah cakap tentang ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasakan mereka ditinggalkan menyatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Rupanya ada orang yang baca Quran tak jalan, Ustaz. Baca Quran dia suruh dengar tak nak dengar, ya, pasal dia rasa bosan lah, kan. Ada yang rasa saya tak nak lah, saya ada banyak kerja lain. Maka Allah akan bagi yuftanun, iaitu bagi
kemalangan kepada dia, Allah akan tampar dia, Allah akan pukul dia, Allah akan beri macam-macam kepada dia. Itu adalah modul kedua daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Masyaallah. Rupanya ada orang kena apa istilahnya book smart. Maksudnya baca buku dia boleh beri perhatian, sila diam, dia diam kan. Tetapi ada orang dia tak boleh pakai cara itu. Dia kena libas dengan rotan, ada kena dengan api. Allahuakbar. Dan ini bukan sekadar pada waktu ini, pada zaman Nabi Allah memberikan perkara ini. Kerana apa? Kerana Allah nak menyatakan pada ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Ini adalah ujian yang pernah diberikan pada orang-orang sebelum ini, untuk Allah mengetahui kamu ni betul-betul beriman ke ataupun main-main je. Ya, lahir dalam Islam buat main-main, tidak memberi perhatian yang sebenarnya, ataupun kamu ini mendustakan. Ini adalah satu peringatan yang agak pedih juga Ustaz ya. Tetapi bagi para sahabat, mereka diberi tahu perkara ini. Khabbab Al-Arad dinyatakan pada Nabi, ya Rasulullah, kan, kalau dalam surah Al-Baqarah itu, mata nasrullah, bila Allah nak tolong kita ni, betul ke kan? Pasal kalau di Madinah itu, kalau katakan orang yang bermain-main ini, dia akan dapat dikenal pasti Ustaz. Dia akan dapat dikenal pasti. Dia rasa alah tak apalah, ini semuanya omong kosong kan. Orang-orang munafik pada waktu itu dia akan cakap bahawa dah kita balik jelah, berperanglah, nak bersusah-susah buat apa. Ini adalah orang yang mendustakan. Tetapi orang yang membenarkan, dia akan terus okey, saya tahu ya Allah engkau sedang menguji aku. Perkataan pada ayat 2 itu, yuftanun, itu daripada perkataan fatana, seperti emas yang dileburkan pada 2969 darjah Celsius. Panas betul Ustaz. Betul. Sebabnya kita dalam hidup ni kadang-kadang kita mula-mula dibakar 50%. Orang buat kita macam nak bergetar ni. Lepas itu datang lagi ujian, mungkin daripada anak kita ke, daripada siapa saja ujian Allah bagi, mungkin naik dari 70%. Saya rasa geram betul kan. Naik lagi lepas tu 80 degree, 90, 100, 500, 1000. Allah menyatakan bahawa ini adalah daerah ujian pada ayat yang kedua ini, dan Allah nak mengetahui betul tak kamu ini betul-betul boleh dibersihkan kotoran-kotoran dalam hati kamu, sehingga jadi apa tuan-tuan? Emas yang tulen Ustaz. Emas tulen. Jadi sampai akhirat nanti tak payah bakar lagi dah. Tak payah bakar. Pasal apa? Telah dibakar dengan ujian daripada Allah di atas muka bumi ini. Ayat yang keempat kita nak baca sekali lagi sebagai panduan kepada kita, bagi orang-orang yang dia terus nak buat perkara keburukan. Dia kata apa aku kisah kan, okey je selama ini. Ayat keempat kita baca, kita belajar bersama apa isinya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya, mari kita sekali lagi mengulang ayat yang keempat, kita baca sama-sama insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, atau orang yang melakukan kejahatan itu menganggap bahawa mereka akan bebas daripada kami, sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Kalau tadi manusia ada yang kata bahawa kami beriman tidak diuji, satu, tapi satu lagi ada orang yang buat jahat, ya, sayyiat, dia berbuat dosa, kemusyrikan, maksiat, dia rasa bahawa kami okey je, lepas je, ya. Kami ini ayyasbiquna, kami dapat melepaskan diri. Rupa-rupanya sa'ama yahkumun, sebenarnya cara mereka melihat itu adalah amat teruk sekali, pasal Allah sebenarnya sedang memberi peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya Allah melepaskan mereka untuk terus berbuat perkara dosa ataupun perkara-perkara buruk dalam kehidupan. Ini ayat keempat, dan ayat kelima pujukan kepada Khabbab Al-Arad, pujukan kepada orang-orang yang terus seperti mana tuan-tuan yang ingin terus berbuat kebaikan walaupun kadang-kadang dibakar, ya, ataupun diuji Allah. Allah menyatakan pada ayat kelima, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan
Allah pasti datang. Nanti akan sampai juga kamu akan bertemu Allah. Habab ingin bertemu Allah, tapi ketika dibakar tak meninggal, satu, tak boleh bunuh diri pula dia. Dan yang keduanya ialah mengapa Allah tak tolong saya? Allah kata pasti masa itu datang, ya, pasti masa itu datang. Tunggu sahaja dahulu, sikit lagi. Dan Allah wa huwas samiul alim, Allah dengar rintihan kita tuan-tuan, rintihan, dan Allah tahu apa yang kita perlukan. Pada waktu itu Habab terus mengadu, Nabi terus berdoa, kita terus berdoa agar apa? Allah yang Maha mendengar, Allah Maha mengetahui ini akan terus memberi bantuan kepada kita. Dan ayat yang ke-6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Mungkin ada yang kata bahawa kalau katakan saya buat bersungguh-sungguh ini, manfaatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni berjuang bersungguh-sungguh ini akan menaikkan Islam. Saya baca Quran betul-betul ini sehingga kan nanti Islam ni akan menang. Sebenarnya kalau kita buat bersungguh-sungguh baca Quran saatnya, kita berjuang dalam arena masing-masing, manfaatnya adalah untuk diri kita. Subhanallah. Kita yang dapat tuan-tuan. Allah tak kisah pun, Allah kata innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah ini dah cukup dah. Allah Maha kaya. Betul. Tak perlu kita baca Quran ke tak baca Quran ke, bersungguh di tempat kerja ke tidak ke, doesn't matter. Kan? Allah tak kisah. Sebenarnya Allah sudah kaya, kita yang miskin memerlukan Allah, dan kita bersungguh-sungguh ini bukannya berperang pada waktu Makkiyah tak boleh berperang. Jadi perjuangan jihad ini duduk di tempat kerja elok-elok, duduk di rumah untuk kita buat perkara-perkara kebaikan elok-elok, itulah jihad yang kita doakan tuan-tuan terus dipimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, committed dengan Al-Quran untuk makin berjaya. Yang kedua, kita perjuangkan kasih sayang Allah, iaitu apa? Al-Quran yang Allah nyatakan dalam ayat yang ke-86. Dan yang ketiga, jangan binasakan diri dengan menghalang Al-Quran disampaikan di mana jua, malah tuan-tuanlah sebagai penyampai Al-Quran di setiap masa. Kita berdoa. Baik, terima kasih Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, besarnya kurniaanmu buat kami ya Allah, dapat kami mendalami Al-Quran dalam kehidupan seharian kami, ditemani dengan Al-Quran. Maka ya Allah, jadikan mata kami mata yang suka melihat ayat-ayat Al-Quran, telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan Al-Quran, hati kami hati yang senantiasa dibaluti kebahagiaan dan juga dipermudahkan oleh-Mu ya Allah untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jangan kau lalukan hari kami tanpa kami melihat ayat-ayat-Mu Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabballahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber rahmat ya dalam hidup kita yang kita perjuangkan. Saya menjemput tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran ya, untuk terus pada setiap hari menyumbang dalam tabung ini agar ianya menjadi bukti bahawa saya amat menghargai perjuangan Habab Al-Arad, walaupun telah dibakar badannya berbirat tetapi masih lagi atas iman dengan Al-Quran, dan saya memanfaatkan segala peluang Allah berikan untuk Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada hari esok, insya-Allah pagi subuh ulangan, dan kita akan masuk kepada halaman seterusnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.